semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Setelah petition yang difilekan untuk keputusan di Parlimen Marang, Parlimen Kemaman dan juga Kuala Terengganu, setelah petition ini difilekan, akhirnya terdapat beberapa saksi yang telah tampil. Bahkan ada yang mendakwa semasa pilihan raya umum ke-15, sejak berkempen lagi, calon daripada Perikatan Nasional terbabit telah didakwa merasuah dengan memberi uang kepada pengundi sebanyak RM500 sehingga RM1000 untuk setiap isi rumah. Dan adakah ini kita boleh kaitkan dengan duit yang begitu banyak sekali semasa parti gabungan itu, yaitu Perikatan Nasional, semasa mereka berkempen? Kita dapat kaitkan dengan isu dana yang diseleweng, di mana ada beberapa pihak yang mendakwa PN ataupun Bersatu Muhyiddin telah menerima RM4,5 bilion masuk dalam akun Bersatu, kalau itu benar. Dan adakah ini menjawab bahwa memang benar calon-calon Perikatan Nasional tersebut telah merasuah pengundi di sekitar parlimen tersebut, yaitu Parlimen Marang, Kemaman, dan Kuala Terengganu. 20 individu akan tampil menjadi saksi petition PRU15 UMNO Terengganu. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. UMNO Terengganu telah memfilekan petition pilihan raya bagi mencabar keputusan PRU15 di 3 parlimen, yaitu Marang, Kuala Terengganu, Kemaman, yang dimenangi oleh calon PAS. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, berkata, petition pilihan raya itu difilekan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lalu atas alasan parti lawan merasuah pengundi di ketiga-tiga parlimen itu sepanjang tempo kempen PRU15. Menurut bekas Menteri Besar Terengganu itu mendakwa, PAS telah menabur uang antara 15 hingga 17 November, yaitu 2 hingga 4 hari sebelum pilihan raya umum ke-15, dengan kebanyakannya isi rumah telah menerima uang antara RM500 sehingga RM1000. Dakwa Ahmad, antara rasuah yang diagihkan semasa tempo berkempen termasuklah uang kepada pengundi luar serta beberapa peruntukan Kerajaan Terengganu pimpinan PAS kepada belia, mahasiswa, dan juga warga emas. Dan hampir 20 saksi dari 3 parlimen berkenaan, kebanyakannya dalam kalangan pengundi berusia 18 hingga 21 tahun, bersetuju membuat pengakuan di mahkamah bahwa mereka menerima rasuah itu. Sekiranya perkara ini benar, apakah yang akan berlaku kepada Presiden PAS Hadi Awang yang telah memenangi kerusi Parlimen Marang, di mana Hadi adalah ahli parlimen di Marang. Menurut kenyataan ini, sudah 9 kali saya sertai pilihan raya, tapi tak pernah saya tengok begitu banyak uang diagihkan kepada pengundi seperti ketika pilihan raya umum ke-15. Kerajaan Terengganu mula agihkan dana bantuan kerajaan seperti belia, siswa, dan pension diberi semasa kempen PRU15, terutama pada 15, 16, dan 17 November. Contohnya di Kemaman, bantuan siswa diberi pada malam 17 November. Pension pula diberi kepada mereka yang berusia 60 tahun sebanyak RM600 semasa kempen. Parti pula beri duit pengundi luar dan remaja antara 200 hingga 300
termasuk kepada pengundi UMNO yang ada dalam Senarai Putih kita. Jadi setiap rumah dapat antara RM500 hingga RM1000, katanya pada sidang media. Pada PRU15, Ahmad yang mewakili Barisan Nasional serta 3 calon lain yang bertanding di kerusi Parlemen Kemaman telah tewas kepada calon PAS Ceh alias Hamid yang menang majoriti 27.000. Parlemen Marang pula dimenangi oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan majoriti 41.000 undi dalam pertandingan 4 penjuru. Manakala Parlemen Kuala Terengganu kekal disandang PAS apabila calonnya Datuk Amzad Hashim memperoleh majoriti 40.000 undi menewaskan 3 pencabar yang lain. Mengulas lanjut, Ahmad mendakwa rasuah sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15 berlaku di seluruh Terengganu. Namun kebanyakannya saksi di parlemen lain enggan tampil di mahkamah, menyebabkan UMNO hanya dapat memfailkan petition di 3 parlemen sahaja. Jadi adakah ini benar? Memang boleh dikaitkan dengan kekayaan Parti Perikatan Nasional, Parti Gabungan PN yang dilihat begitu mewah sekali semasa mereka bersedia untuk pilihan raya umum ke-15. Dan kalau ini benar, apakah yang akan berlaku kepada Hadi Awang dan kepada 2 calon PAS yang lain yang telah menang di parlemen yang lain, yaitu Parlemen Kemaman dan Parlemen Kuala Terengganu? Adakah kemenangan mereka boleh ditarik balik? Ataupun kemenangan mereka akan dikira tetapi mereka akan dikenakan tindakan? Ataupun mungkin keputusan PRU15 akan dibatalkan untuk di 3 parlemen tersebut. Jadi teman-teman dan bapak semua, ini sudah menjawab pertanyaan ramai orang. Adakah kita boleh kaitkan dengan dana yang diterima oleh beberapa, ada yang mendakwa dana yang diterima oleh Bersatu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memang adalah daripada RM92,5 bilion itu, di mana 3 hingga 5% itu menjadikan ia RM4,5 bilion. Dan ini yang membuatkan Parti Gabungan Perikatan Nasional begitu mewah sekali semasa mereka berkempen. Jadi banyak spekulasi. Namun setelah saya mendengar berita ini bahwa memang ada yang mendakwa berlakunya rasuah, membagi duit kepada pengundi-pengundi sebelum pilihan raya umum ke-15, khususnya di Terengganu. Kalau ini benar dan akan dibuktikan, apakah yang akan terjadi kepada Hadi Awang dan 2 calon PN yang lain? Dan sudah pasti apa yang akan jadi kepada Muhyiddin Yassin. Kalau ini benar, habislah. SPRM pasti akan bertindak. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini satu berita yang sangat mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan pasti mengejutkan Istana Negara juga. Dan ini satu berita yang memang ramai yang tak suka dengar. Ramai yang tak suka, tak ingin dengar berita begini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.